Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita berada di bahagian yang ketiga insya-Allah ya. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-19 sekali lagi ya. Dari sudut teknikal kita akan bahaskan hujung ayat lah ya. Kita dah bahaskan di permulaan ayat 19 ni pada pertemuan kita yang lepas. So hari ini kita habiskan insya-Allah. Izinkan saya mukadimahkan pengajian kita sekali lagi menggunakan bahasa Arab ya. So kelas kita hari ini saya tak ulang dia punya translation dalam bahasa Melayu lah sebab dua pertemuan sebelum ni saya dah gunakan mukadimah tu saya dah ulang semula guna bahasa Melayu kan. So kali ni tuan-tuan dengar dalam bahasa Arab saja ya insya-Allah. Baik, al-yaum nahnu sanuwassilu dirasatana, nahnu sanaqra wa nahnu sanutarjim wa nahnu sanashrah wa nahnu sanatadabbur fi lughah al-arabiyyah wa fil akhiri nahnu sanu'rab ya. Al-ayah min surah al-qalam ya. Al-yawm nahnu sanatakallam an al-ayah 19 walakin sa'aqra ayataini ya, al-ayah raqam 18 wa al-ayah raqam 19 ya. Kita baca dua ayat tapi perbahasan teknikal nanti kita bahaskan ayat yang 19 saja ya. So saya baca tuan-tuan puan-puan simak insya-Allah. Allah sebut dalam ayat kedua ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifatum min rabbika wa hum naimun. Okey, makna ayat ini secara terjemahan wala yastathnun, dan mereka itu tidak mengecualikan, tidak mengecualikan ataupun tidak mengasingkan. Kemudian fatafa 'alaiha ta'ifun, lalu mengepunglah di kebun itu sejenis bencana api kan, kebakaran, min rabbika, dari Tuhan engkau wahai Muhammad. Ya Allah cerita kepada Rasulullah kan, wahum naimun, sedangkan pada waktu itu orang-orang ataupun anak-anak kepada pemilik kebun yang telah pun meninggal itu sedang tidur. Allah hantar musibah ataupun bencana itu di malam hari. Sebenarnya kalau bencana itu di malam hari mereka masih ada kesempatan kan, boleh pergi padamkan api ke dan sebagainya kan. Tapi sebab terjadi pada malam hari waktu mereka sedang tidur, so mereka tak boleh nak buat apa-apa. Sebenarnya tuan-tuan, mereka ni lakukan dua kesalahan. Pertama, mereka tamak. Mereka apa kita panggil tak menghasingkan sebahagian daripada hasil itu kepada orang miskin. Tu dosa dia yang pertama kan. Yang kedua ialah mereka itu tidak mengucapkan insya-Allah ataupun mereka itu tidak bersandarkan ataupun tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla selepas mereka merancang sesuatu. Itu dua benda kan tuan. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala itu menghantar musibah itu waktu mereka tidur. Jadi bila tidur mereka tak boleh nak lakukan apa-apa. Jadi tak boleh nak selamatkan apa pun. Jadi api itu dengan bebasnya menyambar ataupun menghanguskan semua hasil tanaman mereka. Di waktu tu mereka tengah tidur nyenyak, apa yang dia boleh buat kan. So dia punya point terbesar, ibrah terbesar, ibrah al-kubra lah kita kata, ibrah yang paling besar dalam konteks saya ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tu dia menghendaki ataupun dia boleh merampas daripada sesiapa saja yang dikehendaki. Ya, dan dia ni boleh memberi kepada siapa saja yang dikehendaki, dan dia ni maha mengetahui niat ataupun dia ni al-khabir, dia maha luas ataupun maha dalam pengetahuan dia tuan-tuan. Itu antara benda-benda yang kita boleh ambil ibrah lah. So cuba kita tengok, kita tadabbur gunakan bahasa Arab dalam konteks ayat ni. So mudah-mudahan Allah memudahkan tuan-tuan untuk memahaminya tuan-tuan. Okey. Ini poin yang pertama. Biasanya ada 3 poin kan. Okey, so slow tuan-tuan. Haulai yasna'una khata'aini. Al-khata' al-awwal yakni al-bukhl. Al-khata' al-thani yakni la yatawakkal 'ala Allah. Okey, dengar tuan-tuan lagi sekali. Haulai yasna'una khata'aini. Haulai, mereka semua tu, orang tu, yaf'aluna, mereka melakukan, yasna'una, sana'a yasna'u ni melakukan, mengerjakan. Yaf'aluna pun mengerjakan, yasna'una ni pun mengerjakan juga. Dalam bahasa Melayu kita agak sukar untuk bezakan dua tu, tapi dalam bahasa Arab secara halus dia memang adalah beza. Yasna'una, mereka melakukan, mereka mengerjakan, mereka membuat khata'aini, dua kesalahan.
Haula'i yasna'una khata'aini, dua kesalahan. Al-khata' al-awwal, kesalahan yang pertama, yakni al-bukhl, kebakhilan, makar ataupun perancangan jahat, ataupun dalam konteks ini dibakhil. Al-khata' al-awwal yakni al-bukhl. Al-khata' athani yakni la yatawakkal 'ala Allah. Ini kesalahan yang kedua ataupun perbuatan jahat yang kedua ialah la yatawakkal 'ala Allah. Ada dua kesalahan yang mereka buat. Nanti kan saya ulang balik insya-Allah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yuwassilu al-musibah hina yanamuna wa hum la yastati'una an yaf'alu syai'. La yastati' an yaf'ala syai', an yaf'ala syai'. Allah yuwassilu al-musibah. Allah Subhanahu wa taala yuwassilu al-musibah. Allah Subhanahu wa taala ni dia menghantar musibah tersebut, api tu Allah Subhanahu wa taala yuwassilu al-musibah, dia hantar musibah itu hina yanamuna, ketika mereka semua sedang tidur. Hina yanamuna, ketika mereka semua sedang tidur. Hina tu ketika, sewaktu, yanamuna, naum daripada sebut perkataan tu. Hina yanamuna wahum la yastati'una an yaf'ala syai'. Wahum, sedangkan waktu itu tidur kan. La yastati'una, la yastati'una, mereka tidak mampu. Yastati', kalau hum, mereka yastati'una. La yastati'una, hum la yastati'una, mereka tidak mampu an yaf'ala, untuk melakukan syai', sesuatu pun. Mereka tidak mampu untuk lakukan sesuatu pun. Sebab apa? Sebab mereka sedang tidur kan. Okey. Yang poin yang ketiga, al-ibrah al-kubra fi hadhihi al-ayah, yakni Allah Subhanahu wa taala sayu'ti man yasha wa yaqdiru min man yasha wa yaqdiru min man, atau wa yaqdiru man yasha. Allah Subhanahu wa taala yarzuqu man yasha wa yaqdiru man yasha wa huwa al-alimul khabir, wa huwa al-alimul khabir. Al-ibrah al-kubra fi hadhihi al-ayah, yakni Allah Subhanahu wa taala sayu'ti man yasha wa sayaqdiru man yasha wa huwa alimul khabir. Itu antara ibrah yang besar lah, antara ibrah yang paling besar yang kita boleh ambil dalam konteks ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala itu dia memberi siapa dia suka dan dia merampas daripada siapa dia suka. Dan orang baik Allah Taala ambil juga, Allah rampas juga. Itu sebagai ujian untuk dia, sebab mungkin Allah Subhanahu wa taala nak tinggikan martabat dia kan, ataupun nak bagi dia pahala yang banyak. Jadi kuncinya ialah Allah Subhanahu wa taala yu'ti man yasha, bagi siapa yang dia nak, wa yaqdiru man yasha, dia menahan daripada siapa yang dia suka. Wa huwa alimul khabir, wa huwa alimul khabir. Dia Maha mengetahui. Al-khabir ni mengetahui juga, tapi mengetahui dengan dalam. Khabir tu maksudnya. Wa huwa alimul khabir, wa huwa al-alimu al-khabir. Dia Maha mengetahui dan dia Maha mengetahui dengan dalam. Maksud dia. Saya nak ulang lagi sekali, tapi saya tidak tak translate semula dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan ingat balik, kalau tuan lupa tuan ulang. Okey. Haula'i yasna'una khata'aini. Al-khata' al-awwal yakni al-bukhl, bakhil, al-bukhl. Al-khata' al-thani yakni la yatawakkal 'ala Allah. Ya. Okey. Allah Subhanahu wa taala yuwassilu al-musibah hina yanamuna. Hina yanamuna. Wa hum la yastati'una an ya'mala syai'. Wa hum la yastati'una an ya'mala syai'. Kemudian al-ibrah al-kubra fi hadhihi al-ayah, yakni Allah Subhanahu wa taala yu'ti man yasha wa yaqdiru man yasha. Allah Subhanahu wa taala yu'ti man yasha wa yaqdiru man yasha wa huwa al-alimu al-khabiru. Wa huwa al-alimu al-khabiru. Apa makna alimul khabir? Ingat kan? Kalau lupa tuan-tuan ulang balik. Okay, kita tengok dari sudut teknikal tuan-tuan ayat ni, insya-Allah. Kita pergi kepada pembahasan teknikal. Kita sambung pembahasan teknikal itu kita dah bahas. Nanti saya ulang balik makna ayat ni dari awal. Wala yastasnun. Ya, dan tidaklah mereka itu mengecualikan ataupun mengasingkan ni. Ini tuan-tuan dah tahu dah maksud dia. Fatafa 'alaiha ta'ifun, lalu telah mengepunglah di kebun mereka itu sejenis bencana, kata Allah. Min rabbika, dari Tuhan engkau. Allah Ta'ala yang hantar bencana itu, api itu.
Wahum naimun, sedangkan pada waktu itu mereka sedang tidur, kata Allah Azza wa Jalla. So sebenarnya tuan-tuan, mereka lakukan dua kesalahan dalam konteks ni kan. Kesalahan yang pertama ialah mereka tamak kan, tamak. Kesalahan yang kedua ialah mereka tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menghantar musibah tersebut pada masa mereka tidak mampu lakukan apa-apa kerana mereka sedang tidur nyenyak. Betul kan? Kemudian Allah diberi kurnia kepada sesiapa yang dikehendaki dan dia juga merampas dari sesiapa yang dikehendaki. Ingat tak tuan-tuan? Okay, dari sudut teknikal tuan, min rabbika wa hum naimun, ini kita dah bahas kan. Min tu maknanya dari kan? Dari. Ini merupakan kalimat haraf, yang ini merupakan haraf jar, ingat tak? Haraf jar kan. Dia kalau dia punya apa ni? Kalau tuan-tuan tengok, ini dia punya susunan diagram kan. Ini diagram yang pertama, tentang pelajaran peringkat pertama. Kalau tuan masih ingat lagi, kena tahu isim ke fi'il ke haraf. Kalau isim dan fi'il, cari apa ganti nama diri tersembunyi dekat dalam dia. Ini secara teknikal dia lah, kena tahu jantina jumlah dan ganti nama. Kemudian peringkat yang kedua, tuan-tuan kena tahu kalau dia haraf, sinilah apa gelaran dan apa fungsi dia. Kalau isim, ini kerja dia. Kalau isim ni yang perlu tuan-tuan tahu, isim yang ada gelaran dan fungsi ataupun isim biasa. Kemudian pelajaran peringkat ketiga tu memang solid, kita belajar tentang teknikal. Okay, sekarang ni min tuan-tuan, dia merupakan kalimat haraf, dia ialah haraf jar. Haraf jar maknanya apa? Haraf baris bawah. Sebab apa baris bawah? Sebab kerja dia memberi baris bawah kepada kalimat isim selepas dia. Sebab tu Rabbi ni dia baris bawah. Okay, kalimat berikutnya Rabbi. Ini merupakan kalimat isim tuan-tuan. Kalau dalam pelajaran peringkat yang pertama, tuan-tuan tahu di isim sebab ada tanda teknikal kat situ. Sebab hujung kalimat Rabbi tu kan baris bawah, Rabbi, bukan Rabbu, bukan Rabbah kan. So dia baris bawah, tuan-tuan tahu dia merupakan kalimat isim. Itu tanda teknikal dia, kasrah. Kemudian pelajaran pada peringkat yang ketiga, tuan-tuan tahu dia merupakan kalimat, pelajaran peringkat kedua pula, tuan-tuan kena tahu dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ataupun isim biasa. So Rabbi ni dia merupakan kalimat isim biasa. Sebab apa isim biasa? Sebab dia bukan isim yang ada gelaran dan fungsi kan. Dia isim biasa dan karakternya dia boleh berubah baris hujung. Kemudian pelajaran peringkat ketiga. Peringkat ketiga baru solid tentang nahwu. Jadi tuan-tuan tengok dia baris bawah kan. Okey, tuan-tuan tengok. Dia merupakan isim biasa. Kalau isim biasa, dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. Rabbu, Rabba dan Rabbi. Tapi dalam ayat tu tuan-tuan jumpa Rabbi kan. So kita kata kalimat Rabbi itu sedang berpangkat majrur. So mana kita tahu apa tanda majrur dia? So tanda majrur dia paling obvious sekali lah Ustaz. Kasrah lah. Rabbi kan beri bawah. Kemudian apa penyebab dia? Penyebab dia dapat haraf jar, dapat pangkat majrur kerana selepas daripada haraf jar. Sebelum ni kan ada min. Okey, Rabbika ni dia dua isim berpasangan, dia ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Tuan-tuan ingat tak kalau dua isim berpasangan, kalau isim yang kedua tu dia berbentuk ganti nama diri, secara automatik tuan-tuan dia merupakan mudhaf dan mudhafun ilaih, bukan zat sifat. Sebab aku, engkau, dia tu semua bukan sifat kan. Sifat ni apa? Gemuk, cantik, tinggi kan, itu semua sifat. So ka tuan-tuan dia merupakan kalimat isim, dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Maknanya dia engkau kan, mu ataupun engkau. So di isim yang ada gelaran dan fungsi, gelarannya ialah isim ganti nama diri. Dan pelajaran peringkat kedua, dia ganti nama diri kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Tuhan engkau wahai Muhammad. Itu Allah ceritakan kepada Rasulullah kan. Kalau pelajaran peringkat ketiga, ka ni merupakan kalimat isim yang mabni lah. Dia tak boleh ubah baris. Kemudian wa tuan-tuan. Wa ni merupakan kalimat haraf. Dia ni bukan haraf ataf tuan-tuan sebenarnya. Wa ni dia merupakan haraf hal. Haraf hal. Wa kan ada banyak, ada 5. Salah satu daripadanya wawul hal kan. Sebab wawul hal ni dia yang lebih terjemahan yang paling tepat sekali ialah sedangkan ataupun sambil. Maksudnya lalu telah mengepung kebun itu oleh satu bencana dari Tuhan engkau. Sedangkan mereka semua sedang tidur. Sedangkan wa ni wa sedangkan dia wawul hal. Kemudian hum maknanya mereka, ini merupakan kalimat isim. Ini ialah isim yang apa? Isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan. So gelarannya ialah isim, gelarannya adalah isim apa? Kita panggil dia sebagai isim dhamir. Isim dhamir. So dia dhamir kepada siapa? Ini dhamir kepada anak-anak tukang kebun tu lah yang tamak tu. Kemudian kalimat terakhir naimuna. Naimuna ni merupakan kalimat isim. Ini ialah isim biasa tapi dia ni ialah isim yang berbentuk jamak muzakkar salim. Ni tuan-tuan boleh tengok diagram kita yang ni. Entah apa ni. Ni.
dia jamak muzakkar salim, dia ada dua jenis, satu una, satu ina. Jadi boleh baca naimina, boleh baca naimuna. So kat situ kita baca naimuna, maknanya dia sedang berpangkat marfu'. Okay, kenapa dia sedang berpangkat marfu'? Jawapannya kerana dia merupakan khabar. Wahum naimuna ni sebenarnya satu rangkap, tuan-tuan. Hum ni dia punya subjek, naimuna orang-orang yang sedang tidur. Mereka orang-orang yang tidur. Jadi mereka ni subjek dia, kemudian naimuna ni khabar dia. Jadi sebab tu dia marfu', tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, naimuna itu dia sedang berpangkat marfu', ya. Tanda marfu' dia nombor 2, tak pakai dhammah tau. Tanda marfu' dia pakai waw. Kenapa pakai waw? Sebab kalimat tu dia berada dalam keadaan jamak muzakkar salim. Jadi pakai waw lah. Naimuna. Baik. Okey, apa penyebab dia? Sebab dia merupakan khabar ni nombor 2 ni. Khabar layak untuk dapat pangkat marfu'. Ingat tak? So mudah-mudahan tuan-tuan ingat balik apa pelajaran kita sebelum ni, dan mudah-mudahan Allah memudahkan tuan-tuan semua untuk memahami ayat-ayatnya dengan mudah, baca tu faham insya-Allah. So terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.